azimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dimaklumkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu dengan ucapan beliau, faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi kita Muhammad melangkaui nabi-nabi daripada akhlaknya dan juga pada penciptaannya. Walam yudanuhu fi alamin fi ilmin wala karami, dan mereka tidak mampu mendekati Nabi walau pada ilmu, walau pada karamnya Nabi SAW, pada kemuliaannya, dan juga pada pemurahnya Nabi SAW. Tak ada seorang boleh menandingi Nabi, tak akan mampu mendekati Nabi, hatta para Nabi SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Tengok Imam Busiri kata apa? Kesemua para Nabi, mereka semua telah mengambil sedikit daripada ilmunya Nabi, gharfan minal bahri, sama ada satu cedok daripada lautan yang luas, au rashban minad diyan, atau sedikit percikan daripada air hujan yang deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulul amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada pengurusi majlis, murid saya Alif Najmi dari Zawiyah Nasiriyah, Tuan Imam, Tuan Bilal ahli jawatan kuasa masjid, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat rahimahumullah ta'ala. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, diberikan kepada kita rahmat, maghfirah, serta dilindungi kita daripada sebarang bahaya dan ujian berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Kedah lebih kurang dah 2 hari di Papar baru-baru ini menjalankan daurah kitab yang telah saya karang 2 tahun yang lalu, iaitu berkaitan dengan tempat-tempat yang disunatkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tajuk kitab tersebut adalah Tarjis Al-Liwa'il Mu'allam bi Mawatinis Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya karang kitab tersebut dalam bentuk syair yang disusun berdasarkan kitab Al-Liwa' Al-Mu'allam bi Mawatinis Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam Qutubuddin Al-Qaidri rahimahullahu taala. Saya karang dalam bentuk syair dalam bahasa Melayu, dan alhamdulillah selesai didaurahkan di Madrasah Al-Imam Nawawi rahimahullah Main Ipapar, dan kita telah khatamkan kitab tersebut semalam. Dan pada hari ini alhamdulillah dapat bersama-sama dengan warga Kundasan di kaki gunung Gunung Kinabalu yang sangat masyhur, yang terkenal di seantero dunia. Alhamdulillah sempat kita bertandang ke sini pada jaulah atau ziarah kita pada kali ini, alhamdulillah. Dan pertemuan kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga ini tidak menjadi pertemuan yang terakhir dan ianya akan berulang sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suka untuk saya bicarakan pada malam ini yaitu berkenaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, bahkan ammatil ummatil islamiyah atau firaq al-islamiyah,
kesemua bersepakat mengatakan bahawa anna afdala khalqillahi 'ala al-itlaqi huwa sayyiduna wa maulana wa malazuna Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Maksudnya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahkan mana-mana firqah di dalam Islam, walaupun Mu'tazilah sekalipun, walaupun Khawarij, walaupun Syiah, dan apa sahaja firqah di dalam Islam yang kecuali syaz ataupun sebahagian yang terkeluar daripada jalan tersebut, beriktikad bahawa seafdal sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah sayyiduna wa habibuna wa malazuna Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab usul, sama ada usul fiqh ataupun dalam usul ad-din, maksudnya dalam ilmu akidah, dalam ilmu sirah, dalam ilmu syama'il, dalam qasais, kesemuanya menyebutkan tentang perkara tersebut, yaitu ketinggian, keagungan, kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara adat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjadikan sebahagian makhluknya dimuliakan oleh Allah, maka Allah memberikan kepada seseorang tersebut dengan khususiat, dengan qasais yang tertentu. Hakikatnya khususiat tadi bukan menunjukkan kepada kemuliaan seseorang tersebut, sebaliknya ianya adalah alamat kepada kemuliaan sesuatu itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah dengan khususiat yang agung, yang mulia, sehingga dikarang oleh para ulama kitab-kitab yang khusus berkenaan dengan khususiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya karangan al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasais Al-Habib sallallahu alaihi wasallam atau Qasaisul Kubra, yang di dalamnya disusun dan disebutkan khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada khususiat yang wajib, yang tidak boleh untuk kita ikuti. Ini patut dipanggil khusus kepada Nabi. Yani tidak boleh kita ikuti perkara tersebut kerana ianya dikhususkan kepada Nabi sahaja untuk melaksanakan perkara tadi. Dan ada khususiat yang mana baginda Rasul tidak melaksanakan perkara tersebut, walaupun diberikan kebenaran oleh Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perkara itu, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi membuktikan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Taala dan bukannya seorang yang mengikuti nafsunya semata-mata. Tidak. Karena itu kalau kita perhati dalam antara khususiat Nabi kita Muhammad, antara khususiatnya, baginda boleh bertemu dengan seorang wanita, dan kalau Nabi berkenan dengan perempuan tersebut dan wanita tadi istrinya orang, baginda Nabi boleh mengarahkan untuk diceraikan istri tersebut, dan setelah cukup iddahnya Nabi boleh berkahwin dengan wanita tersebut. Ini khususiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada berlaku dalam sirah Nabi lakukan demikian? Tak ada. Tidak ada dalam sirah Nabi SAW bertemu dengan seorang perempuan dan Nabi SAW berkenan dengannya, dan Nabi suruh suaminya menceraikan istrinya lalu dikahwini oleh Nabi. Tidak ada dalam sirah. Tak pernah berlaku dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun perkara tadi dibenarkan kepada Nabi SAW, dibenarkan kepada Nabi, dan ini adalah disebut di dalam kitab-kitabnya para ulama berkenaan dengan khususiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi boleh berkahwin dengan seseorang tersebut tanpa saksi. Nabi boleh berkahwin dengan seorang tersebut tanpa wali. Tapi ada berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak berlaku. Kalaulah kita mendapatkan kedudukan sedemikian, berapa ramai agaknya isteri orang yang kita akan ambil, agak-agaklah. Dan ini menunjukkan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah
dan baginda tidak melakukan sesuatu melainkan dengan arahannya Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib bagi seorang muslim mempelajari tentang khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan umat terhadap khususiat Nabi kita Muhammad menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar pengenalan. Itu kita sebutkan tadi, idz min awaidillahi subhanahu wa ta'ala idza faddala ba'd khalqihi an yuhalliyahu fadlan minhu bi khasa'is duna ghairihi. Di antara adatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan dan memuliakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperindahkan hamba tersebut dengan khususiat yang tertentu. La anna hadhihi al-qasa'is hiya sabab at-tafdhil. Kata musannif ini, bukanlah khususiat itu yang menyebabkan Nabi SAW mendapatkan kedudukan mulia. Bukan karena khususiat itu. Bahkan kata beliau, bal hiya alamatun alaihi laisa ghairu. Bahkan ianya hanyalah alamat sahaja, tanda sahaja kepada kemuliaan sesuatu tadi. Tentu Nabi kita Muhammad diberikan oleh Allah dengan khususiat yang luar biasa, sehingga disebutkan oleh sebahagian ulama, antaranya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, baginda Nabi diberikan khususiat yang sangat banyak, puluhan, malah hampir ratus khususiat yang diberikan kepada Nabi. Sebahagiannya dilaksanakan oleh Nabi, sebahagiannya lagi tidak dilaksanakan kepada Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala alal itlaq. Maksudnya tidak ada yang boleh menandingi kedudukan Nabi. Alal itlaq. Maksudnya secara mutlak Nabi kita Muhammad adalah seafdal makhluk. Nabi lebih mulia daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi lebih mulia daripada para anbiya yang terdahulu, hatta daripada abuna Adam alaihi salam, hatta daripada datuknya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Baginda Nabi adalah pada peringkat yang pertama dan tidak ada yang boleh menandingi kedudukan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai khususiat yang menandingi dan juga melangkaui seluruh makhluk, yang membezakan baginda Nabi dengan sifat tersebut daripada makhluk yang lain. Dan fama min mukarramin 'ala Allah Ta'ala illa wa li nabiyyina alaihi salatu wassalam mithlu hadhihi al-karamati was-siyadah. Tidak ada suatu karamah, tidak ada suatu mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang di kalangan para nabi, melainkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada itu dan malah ditambah oleh Allah. Sayyidina Musa alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah lautan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah mukjizat membelah bulan, membelah lautan di dalam muka bumi. Yaitu benda itu ya ajaib, mukjizat namanya, amrun qariqun lil 'adah alladhi hadatha ala yadi mudda'i nubuwah, yang berlaku pada tangan seorang yang mengaku sebagai nabi, kemudian dibenarkan perkara tersebut, maka terbitnya mukjizat tadi. Dan ianya berlaku di depan mata Nabi Musa memegang tongkat, disuruh oleh Allah memukul laut dan terbelah lautan. Baginda Nabi Muhammad SAW membelah sesuatu yang tidak di bumi, yang berada di angkasa. Bulan dibelah oleh Nabi SAW. Baginda Musa AS memukul batu, dikeluarkan air daripada batu, dan terpecah batu tadi, keluar 12 mata air untuk 12 kaum. Baginda Nabi kita Muhammad SAW keluar dari celah jarinya air, keluar air dari celah batu. Sebahagian ulama mengatakan ianya masih lagi dikira sebagai perkara yang adi. Kenapa? Karena batu di Gunung Kinabalu kita lihat keluarnya air lautan, air terjun yang luar biasa. Tetapi air yang keluar daripada celah jari ini luar biasa. Tanpa kita merendahkan kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jangan ketika membaca perkataan yang macam saya sebutkan tadi, seolah kita merendahkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tidak begitu maksud kita. Cuma ketika dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad,
maka baginda Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang lebih luar biasa daripada para anbiya yang lain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebutkan oleh para ulama, ketika mana diberikan oleh Allah kepada para anbiya dengan kemuliaan dan keagungan, baginda Rasul SAW mendapatkan kemuliaan dan keagungan melebihi para anbiya yang terdahulu, melebihi mereka. Dan kemudian baginda Nabi SAW, bagindalah Habibullah. Baginda Nabi SAW Kalimullah. Baginda Nabi SAW Khalilullah. Kalau Sayyidina Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah, Nabi kita Muhammad Habibullah dan juga Khalilullah. Kalau disebut kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai Kalimullah yang bercakap dengan Allah, Nabi kita Muhammad SAW juga Kalimullah. Karena baginda Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah dalam keadaan Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di tempat yang tidak dihadiri oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai ilmunya makhluk di tempat tersebut. Yang bertempatnya Nabi SAW, Allah tidak bertempat. Yang bertempatnya baginda Rasul. Jadi Nabi naik ke langit, yang bertempat di langit adalah Nabi SAW, dan Nabi berbicara dengan Allah dalam keadaan Allah tidak bertempat. Ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baginda Nabi Musa alaihissalam ketika bicara dengan Allah, baginda Musa alaihissalam tidak melihat Allah. Dan ketika Nabi Allah Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah, nah, Rabbi, macam ayatnya? Rabbi arini, macam ayatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, siapa yang hafal Quran di sini? Nah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan aku untuk aku melihatmu, ya Allah. Bagi aku peluang untuk melihat kamu, ya Allah. Apa kata Allah? Tidak boleh untuk kamu lihat aku, wahai Musa. Kalau kamu nak tengok aku, tengok bukit, kata beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, tengok kepada gunung itu. Kalau mampu gunung tadi kamu bertahan melihatnya, maka kamu akan boleh lihat aku. Di sini kata ulama ahli sunnah, berkemungkinan dan untuk melihat Allah mungkin, karena Allah Ta'ala menisbahkan ataupun menyandarkan kepada sesuatu yang mungkin. Allah Ta'ala kata, kalau nak tengok aku boleh, kalau kamu mampu tengok bukit tadi. Dan bila dilihatnya cahaya Allah, pecah bukit tersebut, hancur, berderai, karena tidak mampu menahan dengan keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukit tidak mampu menampung kata tadi. Dan qarsa'iqa, Sayyidina Musa alaihissalam jatuh pengsan, tidak mampu untuk melihat kata tadi. Baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat Zatullah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menipu pandangannya baginda Rasul SAW. Dari ini kelebihan dan kemuliaan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, permintaanmu tadi melampaui kedudukan yang telah aku beri kepadamu. Kamu Kalimullah. Kamu tidak boleh melihat aku di muka bumi ini dalam keadaan ketika masih hidup, karena kedudukan itu hanya milik seorang daripada makhlukku yang akan lahir setelahmu, yang namanya Muhammad SAW. Seolah itu lisanul hal yang ingin dimaklumkan oleh Allah kepada junjungan besar Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Sayyiduna Musa, bahawa kamu telah meminta sesuatu yang bukan pada tempatnya, karena ini kedudukannya Muhammad, bukan kedudukannya kamu. Jadi ini memaklumkan kepada kita kedudukan baginda Nabi yang agung, yang mulia, yang luar biasa, karena diberikan kedudukan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa, mengetahui antara timur dan barat, mengetahui antara langit dan bumi. Disebutkan oleh Nabi SAW, nataqa bilisanil haqq, bercakap dengan lidah yang benar. Nabi kita mengatakan, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nabi menyebutkan ucapan tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ahmad
daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, "Wa 'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh." Aku mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Aku mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alimtu ma bainal masyriqi wal maghrib." Atau ma fil masyriqi wal maghrib. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abbas daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Fa'alimtu ma fi al-masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Tuan-tuan pernah sampai hujung timur? Siapa pernah tiba-tiba berjalan naik kereta Belaga Tiang Timur? Ada? Belaga Tiang Timur. Di timur, di mana hujungnya timur? Kalau kata paling timur, Jepun katanya. Lah, Jepun tak timur. Nah, Jepun masih tidak timur lagi. Itu sebahagian daripada timur. Karena dia melalui arah timurnya kita. Kalau di sebelah barat, Amerika Syarikat. Adakah Amerika Syarikat hujungnya barat? Tak. Karena luar daripada muka bumi masih lagi dikira timurnya dan berpanjangan sehinggalah ke hujung alam ini. Dan di mana hujung alam? Allahu a'lam. Kita tak tahu. Dan di mana hujung barat? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, bermakna utara dan selatan juga dengan pengetahuannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup Nabi menggambarkan dengan keluasan tanpa memaklumkan dengan ketinggian dan juga di bawahnya, karena itu juga dengan pengetahuannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Shadiqul Masduq, bermakna apa yang ada dalam Lauh Mahfuz, bermakna apa yang ada di dalam Al-Qalam, kesemuanya dalam pengetahuannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam pengetahuan baginda Nabi. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala, "Wa min 'ulumika 'ilmal lawhi wal qalami." Coba tengok perkataan Imam Al-Busiri dalam Burdah. Al-Imam Al-Busiri pendek tetapi merangkumkan makna yang kita sebutkan daripada awal perbahasan kita tadi. Nah, "Wa min 'ulumika 'ilmal lawhi wal qalami." Di antara ilmu ya Rasulullah yaitu ilmu lauh dan qalam. Ilmu lauh mahfuz dan ilmu qalam diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat rendah seseorang yang mengatakan bahawa ketika disebutkan oleh Imam Al-Busiri dengan perkataan "wa min 'ulumikal ilmal lawhi wal qalami", bermaksud Nabi Al-Imam Al-Busiri ingin menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya ini Imam Al-Busiri rahimahullah pengarang Burdah telah melakukan kesyirikan disebabkan karena menyamakan ilmu Allah dengan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menyebutkan "wa min 'ulumika 'ilmal lawhi wal qalam", wa min 'ulumika diguna min litab'id. Maksudnya sebahagian ilmu ya Rasulullah adalah ilmu lauh dan qalam yang dicatat oleh Allah di dalam lauh, yang ditulis oleh qalam, diarahkan oleh Allah taala. Itu hanya sebahagian ilmu, maknanya ilmu luas daripada itu lagi. Maka kata dia, kata seorang pengarang ini yang saya tidak mau sebut namanya dan masyhur namanya, mengatakan bahawa Imam Al-Busiri telah melakukan kesyirikan. Kita katakan kembali, ini orang tidak mengenal Nabi SAW. Ini orang tidak mengenal akidah yang sehalus-halus pengajian akidah dan sekecil-kecil pengajian akidah waktu ketika kecil lagi kita mengaji, yaitu ilmu Allah tidak boleh dibandingkan dengan ilmunya makhluk. Ilmu Allah tidak ada tepian. Ilmunya Allah qadim, ilmunya Nabi hadis. Mana boleh kita gabungkan dan bandingkan antara ilmu qadim dengan hadis. Kalau kamu katakan Nabi menyamakan Imam Al-Busiri menyamakan ilmu Nabi dengan ilmunya Allah, bermakna kamu telah mengatakan bahawa ilmunya Allah hanya di antara lauh dan qalam saja. Dan itu lebih syirik. Sebenarnya kamu telah meletakkan hak kepada ilmunya Allah. Dan ini sekarang siapa yang bodoh? Imam Al-Busiri yang menyebutkan Imam Busiri syirik. Cukup kita sendiri jawabnya, tak perlu saya sebut kan? Kita sendiri menjawab soalan tadi. Dan tak perlu pun untuk kita sebutkan siapa yang menyebutkan tadi. Nak tahu, jumpa kat belakang kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita membaca dan melihat ucapan dan kalam para ulama,
ketika membicarakan tentang junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka luar biasa, menunjukkan kefahaman, pengenalan mereka terhadap Rasulullah ini luar biasa. Itu kalau kita baca dalam Al-Imam Al-Busiri punya ucapan tadi, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, ini adalah khulasah kepada pengetahuan beliau, pengenalan beliau, kecintaan beliau terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad, tanpa menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak boleh dimisalkan dengan sesuatu. Allah Maha Agung, Allah Maha Alim, dan tidak akan menyamakan satu ilmu pun dengan ilmunya Allah, karena ilmu Allah tidak bertepi. Ilmu Allah tidak akan ada hadnya. Karena itu kita tidak menyebutkan sifatnya Allah dalam sifat 20 ilman. Disebut Allah Ta'ala ilm, lahu ilm, Allah Ta'ala ada ilmu. Kita tak sebut Allah Ta'ala ada qudratan, qudrah. Antara sifat Allah ma'ani, qudrah, iradah, ilmun. Nah, kenapa ilmun? Kenapa tak ilman? Karena ilmunya Allah Ta'ala tadi mutlak, tidak ada tepiannya. Qudrahnya Allah Ta'ala, qudrahnya mutlak. Nah, qudrahnya luar biasa, tidak ada tepiannya. Dan bertakluk dia dengan perkara yang mungkinat, nah, dan tidak takluknya dengan perkara yang mustahilat. Jadi kalau paham yang itu, insyaAllah khair. Jadi kalau kita kata ilmu qudrah Allah Ta'ala ini mutlak, maksudnya apa dia mutlak di sini? Dengan saya masukkan tadi, mutlak dengan makna tidak ada tepiannya, dengan maksud bertakluk dengan perkara yang mungkinat sahaja, bukan dengan perkara yang mustahilat, bukan dengan perkara yang wajibat. Contohnya, kalau ada orang tanya kepada kita, boleh tak Allah Ta'ala ada kuasa, Allah Ta'ala ada qudrah, boleh tak dengan qudrah Allah Ta'ala ciptakan anak untuk Allah? Halo, pakcik, siapa tolong jawab? Boleh tak Allah Ta'ala ciptakan anak? Allah Ta'ala ada kuasa, boleh tak? Berapa orang angkat tangan kata boleh? Tapi Allah tak mau, kata dia. Dia pun kata boleh, kerana Allah ada kuasa, tapi Allah tak mau. Itu bukan tak mau, tak kena, faham? Jawapannya tak tepat. Bukan Allah tak mau, masalahnya bukan takluk dia, bukan tugasnya sifat qudrah mencipta benda yang mustahil. Anak bagi Allah mustahil. Dan kita dah sebut tadi, takluk bagi qudrah adalah perkara yang mungkinat. Dan di antara perkara yang tidak bertakluk dengan qudrahnya Allah adalah mustahilat. Jadi benda mustahil antaranya wujudnya anak bagi Allah, maka itu mustahil Allah Ta'ala bertakluk qudrahnya dengan perkara tersebut. Jadi Allah bukan tidak mau buat anak, bukan kerja dia. Faham? Itu maksudnya. Faham? Jadi faham itu insyaAllah khair. Dan juga qudrah Allah tidak bertakluk dengan perkara yang wajibat. Wajibat maksudnya apa dia? Kalau kata Allah Ta'ala bertakluk sifat qudrahnya dengan wajibat, maka Allah Ta'ala boleh meniadakan Allah, karena Allah termasuk wajibat. Boleh tak Allah Ta'ala meniadakan Allah? Allah Ta'ala ada qudrah, boleh tak Allah Ta'ala meniadakan Allah pada waktu tersebut? Ini apa ni? Nah, dan itu perkara yang wajib. Nah, Allah wajibul wujud, jadi mustahil. Jadi kerana itu kita katakan perkara qudrah ini bertakluk dengan mungkinan. Baik, balik semula kepada perbahasan kita tentang junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah kita mengisbatkan tafadul bainal anbiya, yaitu kelebihan di antara para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi ini melebihi nabi ini, nabi ini melebihi nabi ini. Sebab itu kita katakan bahawa nabi yang paling afdal ada 5 nabi. Ulul azmi minar rusul, yang bermangkat, yang berpegang ataupun yang memegang pangkat ulul azmi, 5 orang nabi. Dan Nabi Muhammad SAW adalah yang tertinggi. Yang kedua Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Sayyidina Musa alaihissalam, yang keempat Sayyidina Isa alaihissalam, dan yang kelima Sayyidina Nuh alaihissalam. Ini mengikut turutan. Ini kena ikut turutan. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. 5 orang ini dipanggil ulul azmi minal rusul. Ini i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, berpegang dengan mengatakan bahawa adanya tafadul, nah, lebih tinggi kedudukan di antara nabi dengan nabi yang lain. Nah, dan
Haram bagi kita beriman dengan sebahagian nabi dan mengkufuri sebahagian nabi yang lain. Haram. Dan ini maknanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Allah Taala mengatakan, la nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu baina ahadin minhum. Baca dalam surah Baqarah ayat 136. Kita akan jumpa ayat tersebut. Maka kita ketahui bahawa makna la nufarriqu baina ahadin minhum bukan dengan maksud tidak boleh kita menyebutkan bahawa nabi ini melebihi kedudukannya daripada nabi yang sekian. Tak. Dimaksudkan dengan la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak boleh membezakan di antara para nabi, iaitu pada apa? Pada imannya. Tak boleh kita beriman dengan sebahagian nabi mengkufuri sebahagian nabi. Yang tadi saya cerita dalam kaitan tadi waktu nak datang ke sini tentang sur'ati al-jawab ataupun panggil apa? Zakat mufrid dipanggil. Cerdik yang luar biasa yang Allah Taala berikan kepada Al-Imam Al-Baqillani rahimahullahu taala. Syekh Al-Asy'ariyah, ulama besar mazhab Asy'ariyah, Imam Al-Baqillani rahimahullah. Imam Baqillani satu hari berjalan di pasar, tiba bertemu dengan seorang Nasara. Kemudian orang ini bertanya kepada Imam Baqillani, kata dia, wahai tuan, kamu ini kan alim di kalangan umat Islam, saya nak tanya satu soalan. Kata dia, silakan. Kenapa kami Nasara dan Yahudi tidak boleh berkahwin dengan wanita Muslim, tapi kamu golongan Muslim boleh berkahwin dengan wanita kami? Kalau kita nak jawab apa? Agak-agak. Hatta orang lain tak tahu nak jawapan. Kita agak-agak nak jawab apa? Maka kata Imam Baqillani rahimahullah, kami beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam yang diimani oleh kaum Nasara. Kami juga beriman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang diimani oleh kaum Yahudi. Kamu tidak beriman dengan Nabi kami. Kalau nak kahwin dengan wanita kami, beriman dulu dengan Nabi kami. Boleh kahwin insyaAllah. Ini yang bagi apa? Dia bagi suratul jawab, jawapan yang sangat cepat dan luar biasa. Tak sakit hati. Betul? Sakit hati? Tak sakit hati. Sakit hati apa? Jawapan tepat. Nah, Al-Imam Al-Baqillani pernah dijemput untuk hadir ke ada seorang raja Kristian di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di negara Rom pada ketika itu, menjemput beliau untuk hadir karena didengari kata dia ni orang yang sangat bijak. Maka akhirnya raja tadi jemput dia dan kemudian buat. Kata raja ni, kata kita nak test tengok dia ni macam mana. Dibuat pintu nak masuk menghadap raja dalam balai Rom direndahkan sampai ke tahap orang yang nak masuk ke dalam balai tadi mesti rokok, baru boleh masuk dalam bilik. Bila sampai Imam Baqillani ke negeri tersebut, tengok-tengok pintunya rendah, raja ni nak tengok dia nak buat macam mana ni. Saya dia akan kena rokok juga dekat. Imam Baqillani masuk melalui punggung. Faham? Dia masuk ke punggung. Dia tengok pintu rendah dia masuk punggung dulu. Punggung dulu masuk. Ini kata orang yang sangat bijak, yang luar biasa. Ini diceritakan dalam kitab Tarikh Baghdad, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani kalau tak salah saya lah, dalam kitab itu ataupun Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi kita beriman dengan semua nabi alaihi wassalatu wassalam dan tidak mengkufuri sebahagian nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Itu maknanya. Dan kita mengetahui bahawa para nabi alaihi wassalatu wassalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama mereka. Ada nabi yang dimuliakan oleh Allah taala. Minhum man kallama Allah. Ada di antara mereka yang bercakap dengan Allah seperti Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada di antara mereka yang mana ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Habibul A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketuanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan ini tidak ada khilaf. Dan khilaf yang berlaku, kalau berlaku khilaf pada perkara tersebut, khilaf tadi tidak mu'tabar. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara
illa al-khilaf alladhi lahu haddun min an-nazari. Maka khilaf yang diiktibar adalah khilaf yang mana diambil iktibar oleh syarak. Tapi kalau berlaku khilaf pada kedudukan Nabi, mana Nabi yang lebih afdal? Nabi Muhammad kah Nabi Ibrahim? Tidak ada khilaf. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling afdal. Bahkan baginda Nabi SAW bukan Nabi kepada kita sahaja. Bahkan Nabi adalah Nabiul Anbiya. Nabi adalah Nabi kepada para Nabi. Wa Rasulur Rusul. Dan Nabi adalah Rasul kepada para Rasul. Jam'ah keseluruhannya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa para Nabi alaihimussalatu wassalam dan para Rasul alaihimussalatu wassalam wajib bagi mereka beriman dengan Nabi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kena beriman dengan perkara ini. Bukan kita sahaja yang beriman dengan Rasulullah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan para Nabi yang terdahulu. Buktinya mana? Daripada Al-Quran. Daripada hadis, daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-81, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ini ayatnya. Kalau tak faham, balik buka dalam Quran, tengok terjemahannya. Ayat 81 surah Ali Imran. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin. Bila mana Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Bila mana diberikan kepada kalian dengan kitab dan juga hikmah, ilmu dan kenabian. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang dibawa oleh kalian. Maka apa yang kamu kena buat kalau datang rasul tersebut? La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kamu kena beriman dengannya dan menolongnya pada ketika. Apa makna ni ayat ni? Para ulama mentafsirkan ayat ni dan mengatakan bahawa kalaulah Nabi Muhammad diutuskan di mana-mana zaman sekalipun dan ada nabi pada ketika zaman tersebut, wajib nabi tadi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut la tu'minunna bihi, maksudnya mesti beriman dengan Nabi Muhammad. Beriman dengan Nabi Muhammad macam mana? Mesti mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti begitu. Dan ayat ini bila mana Allah Ta'ala sebut lagi, qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri, qalu aqrarna. Allah Ta'ala menyebut kepada para nabi, kamu berikrar dengan perkara tersebut dan kamu berjanji, kata kalau nabi itu datang di zaman kamu, kamu akan menolong dan beriman dengannya. Maka kata para anbiya, qalu aqrarna, kami beriman, kami ikrar dengan perkara itu ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Fashhadu, bersaksilah kalian semua, dan aku bersama dengan orang-orang yang bersaksi dalam perkara ini. Tengok Allah menyaksikan perkara tersebut dan menunjukkan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, ayat ini disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu dalam satu risalah yang agung, yang besar tentang tafsiran ayat ini. Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi ketika dilantik menjadi syekh Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Syria, pada zaman setelah Imam Nawawi rahimahullah yang memegang Darul Hadis Ashrafiyah, bukan orang yang lekeh-lekeh, orang besar-besar semuanya. Antaranya yang memegang kedudukan di situ adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, juga yang memegang tampuk syekh Darul Hadis pada ketika itu di Darul Hadis Ashrafiyah adalah Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah, dan beliau adalah muhaddis kabir. Dan majlis beliau, setiap syekh Darul Hadis Ashrafiyah mesti melaksanakan majlis mingguan, mentafsirkan mana-mana ayat yang beliau pilih. Maka beliau mentafsirkan ayat ini selama 1 tahun. Setahun. Ayat ini ditafsirkan pada setiap majlis, tak berpindah pada ayat lain, melainkan minggu depan ada lagi faedah lain daripada ayat tersebut. Minggu sekali lagi faedah lain pula pada ayat yang sama. Ayat 81 surah Ali Imran. Laqad ja'akum, bukan laqad ja'akum. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ayat 81 surah Ali Imran. Jika tuan-tuan baca ayat ini dengan mendalam dan melihat syarahannya para ulama,
maka kita akan dapat memahami bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah dan di sisinya para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kita dapat paham bahawa para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan wujudnya Nabi Muhammad di kalangan mereka, maka mereka wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana yang diikuti tadi kedudukannya? Sudah tentu kedudukannya luar biasa. Nah, kalau kita paham begitu, maka beruntung tak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beruntung. Keuntungan yang besar sebenarnya. Karena itu perlu bagi para pendakwah, perlu bagi orang-orang yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan tentang kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan asyik kalau dalam ceramah kita asyik menempelak umat Nabi Muhammad. Kita ni gini, kita ni gini. Nah, kita ni jauh, kita ni ya, ada masanya. Ada masanya perlu untuk diberikan inzar. Tapi ada masanya juga untuk kita sampaikan berita gembira yang telah diberita gembirakan oleh Nabi kita Muhammad terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Isra dan Mi'raj, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dimaklumkan dan telah ditunjukkan kepada kita tentang kedudukan umat Nabi Muhammad, sehingga Sayyidina Musa alaihi salam berasa cemburu dengan umat Nabi Muhammad dan meminta kepada Allah untuk menjadikan beliau termasuk di kalangan yang mengikuti umat Nabi Muhammad pada zamannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau hakikatnya adalah pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diinginkan beliau berada pada zamannya umat Nabi Muhammad sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat, bukan sebagai nabi. Macam tu sekali keinginan seorang nabi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi pengikutnya umat Nabi Muhammad, nak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada minta kepada Allah dah, ini anugerah Allah taala. Dan anugerah ini patut digembirakan oleh kita semua. Patut kita rasa berbangga. Dan bagaimana kebanggaan tadi dikeluarkan? Maka kita kena sebut banyak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan tadi didapatkan, kemuliaan tersebut adalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mendapatkan kedudukan tadi. Karena itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qadi Yusuf An-Nabhani radhiyallahu anhu dalam permulaan kitab Hamziyahnya, beliau mengatakan, "Nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u." Cahayamu ya Rasulullah, cahaya yang meliputi seluruhnya. Wal wara ajza'u, dan makhluk ini kesemuanya adalah juzuk-juzuk daripada cahaya. Ya nabiyyan min jundihil anbiya'u, wahai nabi yang mana di antara tenteranya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ruhu hadzal wujudi anta walaulaka ladamat fi ghaibiha al-asya'. Dan wujudnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah kerana-Mu ya Rasulullah. Ai bisababi anta, dengan sebab kamu ya Rasulullah. Laulaka, kalau tidak kerana-Mu ya Rasulullah, ladamat fi ghaibiha al-asya'u, maka benda-benda tersebut, sesuatu itu akan sentiasa berada dalam keadaan tidak ada kalau tidak kerana-Mu ya Rasulullah. Kita ini wujud di alam wujud bisababi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi barakatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah biadab kalau seseorang yang wujudnya tadi Allah taala wujudkan dia adalah kerana kasihnya Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad, tetapi lidah dan mulutnya tidak pernah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dimaklumkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu dengan ucapan beliau, faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi kita Muhammad melangkaui nabi-nabi daripada akhlaknya dan juga pada penciptaannya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan mereka tidak mampu mendekati Nabi walau pada ilmu, walau pada karamnya Nabi SAW, pada kemuliaannya, dan juga pada pemurahnya Nabi SAW. Tak ada seorang boleh menandingi Nabi, tak akan mampu mendekati Nabi, hatta para Nabi SAW. Wa kulluhum min Rasulillahi multajisun. Tengok Imam Busiri kata apa? Kesemua para Nabi, mereka semua telah mengambil sedikit daripada ilmunya Nabi, gharfan minal bahri, sama ada satu cedok daripada lautan yang luas, au rashban minad diyami, atau sedikit percikan daripada air hujan yang deras.
Maknanya apa dia? Kesemua kelebihan yang diperolehi oleh para nabi seakan-akan dibandingkan dengan Rasulullah seperti lautan yang luas dicedok oleh para nabi dengan sedikit kelebihan tadi. Atau didapatkan percikan air hujan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan Nabi kita Muhammad adalah hujan yang deras turun, manakala para anbiya mendapatkan kelebihan hujan tadi hanya titisan-titisan, maka mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok kedudukan Nabi kita Muhammad dan cuba tengok bagaimana kefahaman para awliya, para salihin, pengenalan mereka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam. Dengan pengenalan tersebut, ini akan menguatkan iman kita. Dengan pengenalan dan kecintaan tadi, ini akan menyelamatkan kita. Hadirin semua, orang yang mencintai Nabi tidak akan syirik kepada Allah. Orang yang mencintai Nabi tidak akan disia-siakan oleh Allah. Orang yang mencintai Nabi, kecintaannya tersebut akan tersebar kepada umat yang berada di kelilingnya, dan cahayanya akan sampai kepada semuanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ada dua, ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Dan kita telah mendapatkan ijabah, menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaki ummatul dakwah yang masih kita doakan moga mereka mendapatkan pancaran cahaya tersebut berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua mereka umat Nabi Muhammad, dan kesemua mereka adalah umat yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan hanya nabi kita. Nabi Muhammad adalah nabi. Nabi Muhammad bukan nabi kami, maksudnya bukan nabi umat Islam sahaja. Nabi Muhammad adalah nabi kita semua. Hatta kepada yang bukan Islam sekalipun, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kepada mereka juga. Kalau tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan sebahagian di kalangan umat tertutup matanya daripada melihat kelebihan tersebut, dan sebahagian di kalangan mereka tidak beradab dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengurniakan kepada kita adab, mengurniakan kepada kita ilmu, mengurniakan kepada kita nur berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun, mohon maaf, tak perlu panjangkan ucapan lagi, cukup setakat itu dulu. Saya rasa berapa lama dah saya cakap, saya pun tak ingat. Tengok ada lain set. Tak tahu. Berapa lama saya cakap ni? Hampir sejam. Ya, sejam, dan moga-moga diberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Dan saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap dalam bicara saya. Dan insyaAllah ada rezeki dan peluang kita bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina jami'an. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أرادنا أحد بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس ونظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سحر يقطع ولا في جبل يطلع ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.